Bukan Al-Quran yang hilang. Kita duk tengok sekarang ni, buka muka surat tak ada tulisan. Tu sebab silap cetakan. Retah tu masuk tu dia tak cetak di situ, tu silap cetakan. Ni Al-Quran hilang ni semakin dilupakan. Hafiz, orang yang menghafal Al-Quran ni semakin berkurangan. Hafalan mereka tu semakin kurang-kurang. Orang tak mau. Orang tak mau duk menghafal Al-Quran ni. Sebaliknya orang duk sibuk tu ilmu-ilmu yang lain. Al-Quran tinggal ke belakang. Tu sebahagian daripada tanda-tanda kiamat. Jangan kita jadikan diri kita sebahagian daripada golongan yang membawa kepada kiamat hampir tiba ni. Jadi kita menghafal Al-Quran. Duk saya saja zaman PKP ni, daripada duk saya saja menghafal Al-Quran. Malam-malam tu baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Kalau kata dah hafal dah, peringat balik apa, tasmi' balik ataupun ulang balik Al-Quran yang pernah duk hafal tu, ulang-ulang balik, kita bagi ingat betul-betul. Dan di akhir zaman sebelum berlakunya kiamat, yang betul-betul berlaku kiamat ini, Al-Quran tadi dihilangkan, dilupakan daripada manusia. Orang yang menghafal kurang, akhirnya yang tinggal tu tak ramai dah yang hafal Al-Quran ini. Jadi kembalilah kita kepada Al-Quran. Maksud apa bila mana Al-Quran ditinggalkan? Kitab suci perlembagaan utama semakin ditinggalkan, tak dibuat rujukan. Hak menghafal kurang. Pada ketika itu keadaan orang Islam memang semakin jauh lah. Tak ada panduan. Nak rujuk ke mana? Ada masalah nak rujuk ke mana? Tak ada, tak tengok dalam Al-Quran ni. Yang duk diagung-agungkan perlembagaan manusia. Tak ada pada akal pemikiran manusia. Pasti di sana jadi celau. Dan Al-Quran tu Allah Ta'ala dah berikan kepada kita sebagai panduan utama, sebagai manual book. Kita ada khilaf pun, ada masalah, kita pergi rujuk dalam manual book tu, jadi apa ni, sebab apa, sebab tak boleh sapu ni menyala, sebab apa. Punca dia ada lah, dalam buku tu dah diceritakan sebab apa, maka kita cari balik lah. Tapi bila mana manual book tu hilang, tak tahu nak cari ikut mana, apa punca dia, jadi celau, nak pergi mana, nak pusing ikut mana. Kita tak nak cari punca dia macam mana. Jadi sama-samalah kita jaga Al-Quran ini, ajak anak-anak kita, ajak generasi kita reti baca Al-Quran. Alam Al-Quran wa 'allam, mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jangan putihkan tradisi mengajar Al-Quran ni paling-paling kurang kepada anak cucu kita. Ajak mereka ni reti baca Al-Quran. Ingat Al-Quran akan diangkat oleh Allah Ta'ala selepas daripada kematian Al-Muqad At-Tamimi. 3 tahun selepas pada tu Al-Quran semakin hilang, maka manusia hilang panduan cara macam mana hidup, dan akan jadilah celau. Khulasatul qaul, kesimpulan daripada kisah Nabi Isa alaihi salam ini, ada satu perkara yang elok kita sebutkan di sini, iaitu kalau kita merujuk kepada keseluruhan hadis-hadis yang disebutkan berkenaan dengan turunnya Nabi Isa alaihi salam sehingga beliau wafat, maka nampaknya segala kajian ini hanya berlaku di sekitar Asia Barat sahaja. Nabi Isa duk berlaku peristiwa ni, Nabi Isa bunuh Dajjal, pemerintahan di sana. Ini akan berlaku hanya pada di Asia Barat sahaja. Tidak lebih dari itu. Jadi negara-negara yang lain boleh jadi masih dihuni oleh orang kafir, kecuali lah kalau Nabi Isa alaihissalam akan sampai ke mana-mana negara, maka penghuni negara itu sama ada akan terus masuk Islam ataupun mereka akan mati kerana mencium angin pernafasan Nabi Isa alaihissalam, di mana angin nafas beliau akan sampai sejauh mata beliau dapat memandang. Bila mana Nabi Isa bernafas saja, orang kafir yang tercium bau ataupun tercium pernafasan Nabi Isa ni akan mati. Jadi di sini nak beritahu adanya agama yang akan terbeza dengan sendirinya. Orang yang beriman dengan Allah Ta'ala, tercium je bau ni akan selamat. Tapi kalau kata orang bukan Islam, orang yang tak beriman dengan Allah Ta'ala, bila mana tercium saja akan mati. Seperti mana disebutkan di sini, bila mana angin disebutkan di sini, maka penghuni negeri itu sama ada akan terus masuk Islam ataupun mereka akan mati kerana mencium angin pernafasan Nabi Isa alaihissalam, di mana angin nafas beliau akan sampai sejauh mata beliau dapat memandang. Mungkin kalau kata tak berlaku COVID-19 ni, kita tak apa payah nak terima kenyataan macam ni. Macam mana duk bau nafas saja boleh mati? Sebenarnya tak mustahil. Ni memang dah penyakit COVID-19 ni berjangkit melalui pernafasan. Bila penyakit nafas mati, maksud benda tu tak mustahil.
Simple sangat nak mati tu, mudah sangat. Tanpa ada apa simptom, tercium saja atau jatuh terkerak-kerak mati. Maksud kata simple sangat. Benda ni tak mustahil berlaku. Ni perkara-perkara kejutan dalam kehidupan manusia. Mudah sangat nak mati. Sebenarnya benda ni dah pun dimaklumkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah sangat nak mati. Ni cerita dia macam tu bila mana Nabi Isa pi saja ke satu tempat, orang kafir tercium nafas Nabi Isa, maka dia akan mati. Mudah nak mati. Dan tidak ada riwayat yang mengatakan bahawa Nabi Isa alaihi salam akan mengelilingi bumi ini atau akan pergi ke mana-mana tempat selain daripada Asia Barat. Lain halnya dengan Dajjal yang telah disebutkan dalam banyak riwayat bahawa ia akan pergi ke seluruh pelosok dunia kecuali negeri Makkah dan juga Madinah yang tidak dapat dimasukinya. Tak boleh masuk sampai dah. Di Saudi dia sampai. Orang kata Saudi itu terjaga. Tak, Saudi pun sampai. Yang terjaga hanya Makkah dan juga Madinah. Makkah dan juga Madinah. Kalau Makkah tu luas jugalah dia punya sempadan itu. Daripada Hudaibiyah pergi ke Ja'ranah. Tu apa tempat tanah haram tu. Tapi kalau Madinah tu kecil sikit. Kalau kita nak tengok dia punya ukuran itu, kalau di Sabkhah Al-Jurf, dekat dengan Bukit Batu Merah yang ada dekat Madinah tu, kecil sikit. Kalau Mekah memang luas, besar. Jadi dua tempat ni Nabi Isa, Dajjal tak boleh masuk. Dua tempat ni. Adapun tempat lain, semua Dajjal dah pun masuk, duduk di sana. Lain halnya dengan Dajjal yang telah disebutkan dalam banyak riwayat bahawa ia akan pergi ke seluruh pelosok dunia kecuali Makkah dan juga Madinah yang tidak dapat dimasukinya. Rasanya susahlah kita hendak perkatakan bagaimana keadaan dunia luar daripada Asia Barat. Apakah masih ada di sana orang Islam ataupun tidak? Wallahu a'lam. Hanya Allah sahaja yang mengetahui dengan apa yang terjadi nanti. Jadi bila tak ada sumber, kita senyap je lah. Kita tak tahu. Kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ikut penelitian, ikut bacaan, ikut apa yang disebutkan oleh Rasulullah, seakan-akan hanya berlaku di sekitar Asia Barat sahaja. Sama ada di Damsyik, bumi Syam secara khususnya, Damsyik, Palestin, Kok Jordan dan juga bumi Madinah. Nabi Isa akan dimakamkan di sana. Di kawasan tu saja, di Asia Barat saja. Ataupun di tempat lain, di Malaysia, di Indonesia, di Thailand, di India. Wallahu a'lam. Tak disebutkan secara khusus, maka kita pun diam saja, tak sebut apalah. Kalau ada, ya kita terima. Tapi kalau tak ada sumber, tak ada dalil, maka kita diam, yang tu lebih baik. Kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala segala-galanya. Itulah cerita daripada kitab Kiamat Hampir Tiba di bawah tajuk munculnya Ya'juj dan juga Ma'juj. Juga di sana disebutkan juga kisah pengakhiran kehidupan Nabi Isa alaihi salam. Dan selepas pada ini insya-Allah kita akan berpindah pula pada tajuk yang kedua daripada bab yang ketiga setelah kematian Dajjal. Tajuk yang kedua iaitu matahari akan terbit di tempat tenggelamnya. Matahari akan terbit di tempat tenggelamnya, salah satu daripada tanda yang besar dalam hadis Huzaifah bin Asid ataupun Huzaifah bin Usaid, iaitu terbitnya matahari daripada sebelah barat. Asalnya matahari tenggelam sebelah barat, tapi kali ini matahari terbit daripada sebelah barat. Keadaan dunia tu, sistem cakrawala tu dah pun terbalik, dah pun berubah. Dia punya perjalanan dia tu dah celaru dah. Jadi akan terbit matahari pada sebelah barat. Nanti insya-Allah kita akan sambung cerita berkenaan dengan terbit matahari ini dalam pertemuan yang seterusnya. Jadi sekadar itulah yang boleh anda kongsi bersama pada pagi ini, daripada cerita kisah Ya'juj dan juga Ma'juj bersambung dengan kisah kewafatan Nabi Isa alaihissalam. Dan selepas pada ini kita akan baca siri-siri yang seterusnya, tanda-tanda yang besar sebelum berlakunya kiamat yang besar. Tanda-tanda yang besar yang disebutkan oleh Rasulullah, rentetan itu akan berlaku satu demi satu. Dia akan berturutan sampailah berlakunya tiupan sukakala yang besar dan akhirnya dimusnahkan alam ini. InsyaAllah nanti kita akan sambung lagi cerita berkenaan dengan tanda-tanda kiamat yang besar ni dalam pertemuan yang seterusnya. Dan yang terakhir, marilah sama-sama kita tangguh majlis kita ataupun tangguhkan pertemuan kita pada pagi ini dengan bacaan Hizib Bahar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semua dan mengangkat bala COVID-19 yang melanda negara kita sekarang ni. Dan sebelum tu, sekali lagi ana
minta pada sahabat-sahabat, teman-teman, tolong kongsi-kongsikan video ni kepada orang lain. Dan kalau ada soalan boleh bertanya, insya-Allah anak akan jawab persoalan yang ditanyakan ini dalam pertemuan yang lain, insya-Allah. Sebelum kita baca Hizib Bahar ni, nak tengok sikit komen-komen di Facebook. Facebook mana lah, Kak Zanirah tadi dah baca dah tadi. Yang lain-lain ni anak akan baca daripada Kak Ngoh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain soalan atau ada soalan apa, bolehlah tanya soalan, nanti boleh lagi tanya. Nanti kalau dah tengok, nanti tanyalah soalan, mana yang anda boleh jawab, anda akan jawab dalam pertemuan yang seterusnya. Juga di page audio kuliah, kita pancarkan di page audio kuliah untuk manfaat bersama, sama-sama kita ambil maklum, ambil ilmu, ambil maklumat yang betul daripada Al-Quran Al-Karim dan juga daripada hadis Nabi SAW. Untuk yang terakhirnya, marilah sama-sama kita tangguh majlis kita dengan bacaan Hizib Bahar. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diampuni segala dosa kita dan juga diangkat musibah COVID-19 daripada kita semua, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم أنت ربي وعلمك حسبي فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب فقد ابتلي المؤمنون زلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى وسخرت النار لإبراهيم وسخرت الجبال والحديد لداود وسخرت الريح والشياطين والجن لسليمان وسخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت وبحر الدنيا وبحر الآخرة وسخر لنا كل شيء يمم به ملكوت كل شيء كافها يا عين صاد وسخر لنا كل شيء يمم به ملكوت كل شيء كافها يا عين صاد وسخر لنا كل شيء يمم به ملكوت كل شيء كافها يا عين صاد انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك وانشرها علينا من خزائن رحمتك واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا واطمس على وجوه أعدائنا وامسحهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون شاهت الوجوه شاهت الوجوه شاهت الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما طاسين طاسيم ميم حاميم عين سين قاف
مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان حاميم 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 حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقفنا كاف ها يا عين صاد كفايتنا حاميم عين سين قاف حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقفنا كاف ها يا عين صاد كفايتنا حاميم عين سين قاف حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقفنا كاف ها يا عين صاد كفايتنا حاميم عين سين قاف حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ستر عاش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Sekian dulu pertemuan kita pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.